Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, pada malam ini insyaAllah kita akan sambung lagi nasihat daripada Syekh Abdul Qadir Jalani. Dia kata orang yang memiliki hati namun tiada berlisan. Ada 4 jenis manusia. Pada malam ini kita akan baca huraian dia. Orang yang ada hati dan tidak ada lidah. Bukan tidak ada hati yang sebenarnya dan tidak ada lidah yang sebenarnya. Bukanlah dia beranak main ke dunia ada hati dah dan tidak pun ada, bukan macam tu. Maksudnya lain. Dia adalah seorang mukmin yang Allah Subhanahu wa taala melindunginya dari makhluknya. Orang yang ada hati dan tiada ada lidah, orang ni kata orang mukmin di kalangan orang mukmin yang Allah Taala melindunginya daripada makhluk. Orang ni Allah Taala lindung daripada makhluk. Maknanya daripada perkara yang maksiat, perkara yang boleh membawa fitnah kepada dia, Allah Taala lindung dia. Begitu. Perkara yang tak elok nak lakukan kepada dia, Allah Taala lindung. Begitu. Menurunkan pertolongannya, Allah Ta'ala bagi pertolong kepada dia. Memperlihatkan aib dirinya sendiri. Orang ni, orang yang ada hati dan tidak ada lidah, mana dia tak cakap tentu ada. Orang ni Allah Ta'ala bagi dia nampak keaiban diri dia. Macam di bulan Ramadan ni, kita duduk di bulan Ramadan, kita tengok di luar Ramadan, bulan sebelum bulan Ramadan atau selepas bulan Ramadan, kita nampaklah keaiban diri kita. Kalau kita tak duduk di bulan Ramadan, kita tak nampak keaiban diri kita. Bagaimana kita banyak makan di waktu siang di bulan-bulan Ramadan, bagaimana banyak kita berjaga menggunakan lisan kita. Tapi bila main bulan Ramadan, kita dah boleh jaga makan kita. Dan bila kita boleh jaga lidah kita daripada cakap perkara yang merapu, menggedak-gedak merapu. Jadi kita boleh nampak keaiban diri kita. Tengah daripada Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala menyebut dalam kitab Ihya Ulumuddin, "Iza aradallahu bi'abdihi khairan basarahu bi'uyubihi nafsi." Kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, barang siapa yang Allah Ta'ala berkehendak nak bagi hamba dia baik, Allah Ta'ala bagi nampak keaiban diri dia. Lalu orang-orang yang ada hati tapi tak berlisan, tak cakap tentu ada ni, orang tu boleh nampak. Kalau tak nampak, dia tu masih lagi tak sampai ke tahap yang Syekh Abdul Qadir Jalani berkata kepada kita pada malam ini. Kalau kita renung tengok, dulu sebelum bulan Ramadan kita makan banyak mana? Dalam bulan Ramadan kita makan banyak mana? Dulu 3 pinggan, tinggal setengah pinggan saja. Kita nampak dah keaiban diri kita. Tu di sudut makan, di sudut yang lain begitu juga, di sudut cakapan kita, di sudut pergaulan kita, di sudut dalam rumah tangga kita, baru kita nampak keburukan kita, nampak aib diri kita. Itu apabila Allah Subhanahu wa taala berapa berkehendak nak bagi jadi hamba dia baik, dia nampak keburukan diri dia nampak aib diri dia.
Dan ini kita masih tak nampak juga aib diri kita, belum nampak aib orang lain. Kita tak nampak keaiban diri kita, tidak nampak keaiban diri orang lain. Kita tak nampak keaiban keluarga kita, kita tak nampak keaiban keluarga yang lain. Tapi apabila sampai ke tahap ni, kita nampak keaiban diri kita saja. Orang lain kita tak nampak. Sebab kita perlu dan perlu ubah keaiban diri kita menjadi manusia yang paling baik akhlak di sisi Allah SWT. Begitu. Tapi kalau lagi dia tu hati dia tak baik, cakap dia pun tak baik, Allah Ta'ala tak bagi nampak. Tak nampak insya-Allah. Macam kita dalam umur 50, kita nampak keaiban kita pada masa umur 20. Kita umur 70, kita nampak keaiban kita dalam masa umur 40. Jadi bertingkat nampak. Jadi semuanya yang disebut oleh Syekh Abdul Khalid Jalani berlaku kepada manusia, berlaku kepada kita. Sebab tu dia jadi seorang pendakwah yang puluh. Dia boleh berdakwah menyelamatkan 5,000 orang yang neraka kepada Allah Ta'ala, termasuk ketua kelompok mengaji kat dia. Begitu. Mana apabila dia bagi motivasi kepada orang tu nampak daripada dia oleh nampak daripada dia Islam yang kuat. Begitulah kita pada hari ini pun bulan Ramadan, bila kita dah nampak kearifan kita yang lalu, orang tu dah masuk ke dalam golongan yang Syekh Abdul Khalid Jalani kata orang tu memiliki hati dan tidak memiliki lisan. Mana dia boleh bercakap, dia tak cakap apa-apa, tapi hati dia ingat kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menurunkan pertolongannya, memperlihatkan aib dirinya sendiri, menerangkan hatinya. Allah Ta'ala bagi terang hati, bukan dalam hati dah lampu. Hati dah terang, orang bagi penerangan sikit dia nampak, orang bagi kiasan sikit dia terasa, dan dia boleh berubah sikap dia. Kalau hati gelap, orang bagi apa pun dia gelap itu lah sampai bila. Dia takut tu lah, Allah Ta'ala pergelapkan hati kita sampai bila-bila dia gelap lah. Baca Fatihah pun tak boleh betul lagi, baca apa pun tak elok, tak boleh elok lagi. Macam tu, sebab gelap, tolong. Tapi apabila dia nampak pada bila dia boleh berubah sikit sampai boleh jadi elok. Baik. Pergaulan dengan manusia, Allah Ta'ala elokkan dia pergaulan dengan manusia. Manusia Allah senang hati bila duduk dengan dia. Walaupun dia tak cakap banyak, tapi manusia berbohong dan hidup dengan dia, dan duduk sama-sama dengan dia. Allah Ta'ala bagi pertolongan kepada dia. Kata-kata dan perbincangan yang manis, yang merdu, yang boleh orang terima, boleh pakai sampai bila-bila. Bila dia sebut satu perkara, dia orang ingat, orang tak lupa dah. Bila dia siap satu perkara, orang tak ingat, tak lupa dah. Begitu. Dia meyakini bahawasanya keselamatan itu dapat dicapai dengan cara diam. Dia memiliki hati, dia tak memiliki lisan ni, dia ada keyakinan sesuatu perkara itu boleh mencapai dengan cara diam. Tak perlu dia bising-bising. Kalau rezeki itu hak dia punya, dia tak perlu kelima orang lah. Rezeki itu main dia, semai tak dia lah. Kalau benda tu dia dah menang, macam mana pun dia akan menang. Kalau macam benda tu, kalau tak benda yang dia nak kalah, macam tu dia akan kalah. Maknanya dia diam saja, tak ada yang tidak akan apa orang ni. Menyepi dan menyedari. Di samping dia diam, di samping dia menyepi ke diri dia sedap diri dia. Siapa dia? Kita oleh sebab kita tak sedar diri kita ni siapa dia, maka kita bercakap lebih daripada kemampuan kita hari ini. Kita tak sedar apa dia kita ni. Aku ni duduk di mana? Lahir di mana? Besar di mana? Mengaji telah mana? Ilmu telah mana? Orang tu dia tak sedar, dia boleh bercakap 1000 lidah. Ada di kalangan ulama yang mengatakan orang-orang yang jahil di dalam ilmu pengetahuan, orang yang jahil di dalam apa bidang pun, dia tak boleh satu-satu. Orang tu bercakap 1000 lidah. Bukan lidah ni 1000, satu lidah, tapi dia cakap macam-macam. Dia pusing betul, dia pusing betul, macam ni. Sebab dia tidak nampak keaiban diri dia. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang diam, maka dia akan selamat. Nabi Muhammad SAW berkata, siapa yang diam,
Bukan dia punya betul dia, tapi dia ada prinsip hidup dia walaupun dia orang tua tak selamat. Kalau dia nak cakap satu-satu tak ada salah, orang betul dia. Dia nak bagi penanganan satu-satu yang salah, tak ada orang nak apa dia. Tapi dia lebih selamat daripada cakap. Kalau tak aktif, kalau tak aktif jangan cakap. Sebab boleh membawa kita, orang tutup kita ada orang marah dengan kita. Bukan saja orang marah, bahkan Allah Ta'ala berkata kepada kita, Allah Ta'ala berkata kepada kita. Baik. Beberapa orang ulama juga berkata, ibadah itu 9/10 adalah dia. Para ulama yang muktabar mengatakan 9/10 ibadah berada dalam dia. Sifat dia diam diri. 9/10 ibadat dia itu diam. Bukan dia saja tunggu apa tu dah, dia diam daripada berkata-kata, tapi hati dia ingat sedang ingat, dia benar. Macam Imam Syafi'i tidur di rumah Imam Maliki. Anak Imam Maliki kata, "Pak, kenapa macam itu?" Bapa kata dia tu seorang yang paling apa, yang paling alim di muka bumi ni. Tapi pada dia tidur rumah kita, dia tidur pun. Bapa sedangkan bapa bangkit sebab dia buat sembahyang tahajud, sembahyang apa semua. Kata bapa dia kata, bapa kata dia orang alim. Jawab bapa dia, hang tahu balik. Dia tidur tu berapa masalah, berapa ribu masalah yang dia selesai dia fikir dia. Sedangkan aku boleh buat ibadat untuk dia tu. Dia 1000 masalah dia fikir untuk umat-umat akan datang. Baca Al-Imam Syafi'i sebagai payung dunia. Sudah hebatnya. Itulah maknanya 9/10 ibadat ialah ada dalam dia. Kita niat pun dia kan, usalli salatan tarawih raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Allah Ta'ala tak pakai lagi. Ya Allah Ta'ala pakai sahaja aku sembahyang sunat tarawih 2 rakaat mengikut imam kerana Allah Ta'ala. Hanya tu. Hanya orang nak pakai, ada orang tak pakai. Hadiah tu orang tak pakai. Kalau hadiah tu tak ada. Itu baru satu. Nanti 9 lagi. 9/10 lagi. 8 lagi kita tak tahu. Banyak lagi ada dalam dia. Baik. Orang ni ketiga ini adalah wali. Orang ni orang yang ada hati, orang yang memiliki hati dan tak berlisan ni, ini terdiri di pada kalangan wali Allah. Kita kalau dalam itu wali Allah juga. Jadi bila sebut wali Allah, apa dah kita wali Allah ni hebatnya. Wali Allah ni mana kekasih Allah. Allah Ta'ala suka pada dia. Kalau kita pun Allah Ta'ala suka, kita wali Allah. Tapi syaratnya mesti tadi Allah Subhanahu Wa Taala. Wali Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kekasih Allah Ta'ala yang berada di dalam perlindungannya. Orang ni berada di dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak usah buat kawan, tak usah buat kawan lah dia. Kalau nak buat kawan, percaya orang lain lah. Orang ni dia tak salah apa dengan orang, tapi betul dia, tapi maki dia buat salah. Bila maki dia Allah Ta'ala laknat orang tu balik. Dia tak tahu orang sebab dia tak beri dah. Dia tak tahu nak arah ke orang, dia tak tahu nak kata ke orang. Tapi hati dia yang paling baik. Dia dapat seperti hati yang paling baik. Tempat Allah SWT mendidik dia begitu. Sebab tu dia dinamakan wali Allah. Wali Allah nak dapat betul lah. Baik. Dia juga mendapat keselamatan dan akal yang banyak. Dalam diam-diam dia duduk, dia ada mendapat keselamatan daripada Allah Taala. Mendapat keselamatan, mendapat keberkatan, kebaikan daripada Allah Taala. Allah Taala selamatkan dia. Begitu. Dan akal yang banyak, dia boleh berfikir yang banyak. Wa man yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Siapa yang Allah Taala bagi nak bagi hikmah pada dia, Allah Taala bagi kebaikan yang banyak. Dia nampak, orang bagi faham sikit, dia nampak banyak. Wa man yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Dia dapat hikmah banyak. Menjadi teman zat Allah Taala. Mana dia sentiasa bertakaruf dengan Allah Taala. Dalam hati dia, macam orang Badui yang kita sebut dulu, dia tulis dalam hati dia ada Allah dan ada Rasul yang lain tak ada. Serta diberikan kenikmatan, semua kebaikan ada pada dirinya. Allah Ta'ala bagi kenikmatan, Allah Ta'ala bagi apa yang main pada dia merupakan kenikmatan. Walaupun susah dia atas nyaman, walaupun senang dia atas nyaman, walaupun sakit dia atas nyaman, walaupun apa pun
ziarah nikmat Allah Taala. Bolehkah kita nak tukar macam tu? Daripada demam kita bertanya nikmat Allah Taala, tak boleh. Rezeki hati kita, hati yang tadi, hati yang ada hati dan tidak ada hilang. Oh boleh. Baru bila kita anggap apa yang Allah Taala kurniakan kepada kita merupakan satu nikmat yang banyak. Semua kebaikan ada pada dirinya. Tengok sudut mana pun, sudut percakapan ada kebaikan, sudut ibadah ada kebaikan, mana sudut cara pemikiran dia pun ada kebaikan. Jadi semua sudut ada kebaikan. Maka dengan itu hendaklah kamu membelanya, bersahabat dan bergaul dengannya. Kalau kita kenal orang tu, kita bela dia, kita bersahabat dengan dia itu. Maka jadilah kita bertemankan dengan orang yang baik di Allah Taala. Jadi dengan yang sebut tadi, orang yang ketiga ni memiliki hati dan tidak memiliki lidah ni, orang yang baik di Allah Taala, maka kita berkawan dengan dia, kita carilah supaya menjadi teman pada kita. Mudah-mudahan kita akan menjadi orang yang baik di bawah naungan dia. Aku qouli hadza wa sallallahu alaihi wa sallam wa li sayyidil muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim.